Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Fariza di dalam kelas Pendidikan Seni Visual tingkatan 2. Okey, kali ini untuk tajuk seni lukisan. Okey, bertemu lagi. Hari ini kita akan masuk tajuk seni lukisan. Okey, dalam video yang lepas, cikgu telah pun sentuh bab lukisan. Okey, tetapi lebih kepada definisi dan juga media yang kita gunakan di dalam lukisan. Kali ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan seni lukisan tempatan. Okey, di mana cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian. Okey, iaitu bahagian pertama sejarah lukisan gua tempatan dan bahagian yang kedua okey tentang pelukis dan karya pelukis tempatan. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian pertama, okey, iaitu sejarah lukisan gua tempatan. Okey, lukisan awal telah wujud sejak zaman batu pada dinding-dinding gua. Okey, sejarah lukisan gua di Malaysia dianggarkan sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Dah lama kan? Okey, sekarang kita lihat lukisan zaman Neolitik ini dijumpai pada dinding-dinding gua seperti Gua Tambun di Perak, Gua Kain Hitam Niah di Sarawak serta Gua Merapuh di Pahang. Okey, kebanyakan lukisan-lukisan ini dihasilkan menggunakan hematik yang berwarna merah. Okey, apa itu hematik? Okey, hematik merupakan mineral besi, okey, iaitu biji besi yang berwarna merah kehitam-hitaman dan ia merupakan sumber utama dalam besi. Okey, mari kita lihat bagaimanakah rupa lukisan-lukisan dalam gua tersebut. Okey, yang pertama, lukisan pada dinding Gua Tambun di Perak. Okey, ia mempamerkan figura manusia sedang menari dan bercangkung. Okey, walaupun kita lihat dekat sana, okey, lukisannya ataupun imej yang terbentuk itu adalah kurang jelas. Okey, terdapat juga paparan lukisan haiwan buruan, lukisan geometri dan kesan cap tapak tangan. Seterusnya kita akan lihat lukisan pada dinding Gua Kain Hitam Niah di Sarawak. Okey, lukisan sepanjang 200 kaki yang dihasilkan oleh masyarakat pribumi Sarawak ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat primitif. Okey, kajian awal mendapati rupa imej tersebut adalah seperti perahu maut dengan pokok kehidupan yang punca dari dalam perahu. Dan juga terdapat imej buaya. Okey, di dalam lukisan sepanjang 200 kaki ini, okey, terdapat juga sebuah perahu bersama figura yang sedang mendayung. Imej yang dihasilkan ini juga, okey, kalau kita boleh tengok, okey, banyak menggunakan unsur garisan yang tebal dan juga rupa yang kompleks. Lukisan seterusnya adalah pada dinding Gua Merapuh, Pahang. Okey, lukisan yang terdapat pada dinding Gua Merapuh ini sebenarnya sukar untuk ditafsirkan. Okey, terdapat gambaran figura-figura lidi dalam kedudukan yang aneh. Okey, secara kesimpulannya, kewujudan lukisan-lukisan di gua-gua ini sebenarnya menggambarkan kepada kita tentang pengetahuan, aktiviti dan pengalaman manusia yang hidup pada masa tersebut.
Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian 2 iaitu tentang pelukis dan karya pelukis tempatan. Okey, yang pertama kita tengok negara kita mempunyai ramai tokoh yang terkenal dalam seni lukisan. Okey, antara pelukis yang terkenal di tanah air kita termasuk Abdullah Arif, Saidin Yahya, Muhammad Hussein Enas, Zulkifli Buyung dan Datuk Lat. Okey, sekarang kita masuk kepada pelukis-pelukis tempatan. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama Abdullah Arif. Okey, beliau dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1904. Okey, dan beliau merupakan seorang guru di Sekolah Anglo Chinese Pulau Pinang. Okey, yang mana sekolah ini sekarang ini dikenali sebagai Sekolah Methodist Boy. Okey, beliau terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan pelukis komik, dan beliau merupakan seorang perintis lukisan cat air di Malaysia. Beliau banyak menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun. Okey, salah satu karya beliau iaitu The Long Arm Nippon pada tahun 1942. Okey, yang bertemakan Pro Jepun. Okey, lukisan beliau juga terdapat di dalam buku panduan akal pada tahun 1955. Okey, yang mana buku ini menjadi teks di sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelukis yang kedua. Okey, pelukis yang kedua iaitu Saidin Yahya. Okey, Saidin Yahya seorang pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Okey, lukisannya berpegang teguh kepada prinsip Melayu, dan berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Okey, tema dan penggunaan watak-watak komiknya membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Okey, beliau menghasilkan siri komik untuk majalah Guru, dengan tajuk Puteri Langkawi, iaitu antara tahun 1954 sehingga tahun 1956. Okey, unsur-unsur pendidikan banyak diselitkan di dalam karya-karya beliau. Okey, yang ketiga, Muhammad Hussein Enas. Okey, Muhammad Hussein Enas dilahirkan pada tahun 1924 di Bagoy, Indonesia. Okey, walau bagaimanapun beliau telah berhijrah ke Malaya pada tahun 1947. Okey, beliau merupakan pengasas Angkatan Pelukis Semenanjung iaitu APS pada tahun 1956. Okey, karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Okey, beliau banyak menggunakan medium arang dan juga soft pastel. Beliau merupakan bapa potret Malaysia dan digelar sebagai pelukis potret diraja. Beliau juga banyak menghasilkan karya tentang masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. Okey, dan beliau telah pun meninggal dunia pada tahun 1995. Okey, pelukis yang seterusnya iaitu Zulkifli Buyung. Okey, Zulkifli Buyung dilahirkan pada tahun 1948 di Kuala Lumpur. Okey, beliau mendapat bimbingan daripada seorang pelukis yang terkenal, iaitu Patrick Ng Kah Ong. Okey, beliau merupakan ahli kepada persatuan ataupun Wednesday Art Group. Okey, beliau gemar memaparkan alam kanak-kanak sebagai tema dalam karya beliau. Karya beliau banyak menggunakan media soft pastel. Okey, dan beliau memenangi pelbagai anugerah seawal usia 16 tahun. Okey, hebat 16 tahun telah memenangi pelbagai anugerah dalam seni.
Okey, seterusnya yang kelima, okey, Datuk Lat. Okey, nama sebenar Datuk Lat adalah Datuk Muhammad Nur Khalid dan beliau merupakan seorang pelukis kartun Malaysia. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1951 di Gopeng, Perak. Okey, beliau menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Wah, lagi hebat. Masih tingkatan 1 kalau sekarang, tapi dah keluar ataupun dah ada karya sendiri. Okey, seterusnya kita lihat karya beliau yang terkenal adalah Kampung Boy. Okey, dan telah dibukukan pada tahun 1979 dan diterbitkan di banyak negara. Okey, kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia dan secara satira, iaitu secara sindiran. Okey, beliau mendapat pengiktirafan daripada kartunis luar negara. Setakat itu dulu kelas kita untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan komen serta subscribe video-video cikgu. Okey, berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.